Hadis pertama daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap apa yang diniatkan, barang siapa yang hijrahnya hanya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya hanya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya. Hadis ini menjelaskan bahawa Allah mengingatkan kita bahawa jika kita ingin melakukan sesuatu perkara, sesuatu amalan, kita haruslah berniat dalam diri hanya kerana Allah dan Rasul, bukan kepada benda lain. Kerana jika kita berniat kepada kehendak atau ikut nafsu kita sahaja, ini akan membuatkan sesuatu perkara yang kita lakukan itu tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah. Maka benda itu, apa yang kita telah melakukan itu akan menjadi sia-sia. Hadis kedua daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara syubhah, yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangannya, dibimbangi, dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sepadan, dan sesungguhnya sepadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkan. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis ini menceritakan tentang halal dan haram. Halal ni adalah segala sesuatu perkara yang dibenarkan dalam menurut Islam. Secara kita berkahwin, membeli makanan yang halal dan bersih, disembelih dengan cara yang betul, serta memakai pakaian yang menurut aurat. Untuk haram pula adalah segala sesuatu perkara yang dilarang oleh agama kita. Jadi sekiranya kita buat perkara haram ini, kita akan mendapat dosa. Dan jika pula kita meninggalkan segala perkara haram ni, kita akan mendapat ganjaran pahala di akhirat kelak. Sebagai contoh, dalam perkara haram ni semestinya kita meninggalkan dan kita tidak memakan makanan yang haram, seperti makan babi, makan benda-benda yang haram, dan tidak ada logo. Haram bukan sahaja dalam aspek makanan, tak juga dalam aspek kehidupan kita. Sebagai contoh, kita melakukan perzinaan, seperti berduaan di mana-mana tempat, itu juga adalah satu perkara yang tidak baik dalam agama kita dilakukan, kerana itu adalah perkara yang berdosa. Fitnah, menuduh, serta mereka-reka cerita tentang orang lain. Perkara syubhah pula adalah perkara yang kita tidak pasti, seperti contoh kita mau makan ke kedai makan, lepas tu kita tak pasti makanan itu ada halal ataupun tidak. Kita perlulah mengambil inisiatif untuk bertanya ada kedai itu mempunyai logo halal ataupun tidak sebelum memasuk kedai itu. Jika kedai itu mempunyai logo halal dan diiktiraf oleh yakin, so kita boleh makan ke kedai. Hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu
daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan faham mereka terhadap Nabi-Nabi. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi memerintahkan kita supaya melakukan segala perkara yang diperintahkannya, supaya kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya sedaya upaya kita. Maksudnya Nabi ni menyuruh kita melakukan segala perkara yang baik dan perkara yang diperintahkannya semampu kita. Mana yang kita mampu buat, kita buat. Jika kita tak mampu, tak apa. Yang penting kita buat. Okay, ya. Dan yang kedua adalah Nabi perintahkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi, iaitu perkara-perkara yang berdosa lah. Kita nak dapatkan ganjaran pahala, kita kena ikut ajaran Nabi dan kita tinggalkan segala larangan. Okay, hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala baik, dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal tentang seorang lelaki bermusaf hijau yang berambut kusut masai dan berdebu yang menadas tangan ke langit, iaitu berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sebanyak 3 kali. Bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya pun haram, pakaiannya sekali haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Di sini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk memakan makanan dan minum minuman yang sumbernya daripada yang halal. Sesungguhnya kita makan daripada sumber yang haram itu adalah dosa besar, adalah perkara yang dibuka Allah. Jadi hadis ini menceritakan bahawa kita hidup di dunia ni sesungguhnya perlulah makan makanan dari sumber yang halal, pakaian kita juga dari sumber yang halal. Ya, hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebahagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Hadis ini menjelaskan bahawa seorang mukmin yang baik yang dianggap elok adalah seorang mukmin yang menjaga akhlaknya dengan seperti menjaga lidahnya daripada berkata-kata yang mensia-siakan seperti umpan, mengata-ngata orang. Itu antara lidah. Kalau melalui perbuatan seperti kita mencuri, kita merompak, kita meragu orang dan membuat perkara-perkara yang tak elok melalui lidah. Mata juga kita perlu jaga, seperti melihat perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang tidak perlulah. Sebagai mukmin yang baik, kita tidak wajarlah untuk mengikut hawa dan rentetan nafsu kita untuk melakukan apa saja. Kita perlu berpandu dengan agama kita. Daripada Abu Hamzah seorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri. Okay, hadis ini menceritakan bahawa jika seseorang itu tidak mengasihi saudaranya yang seagama dengannya, maka imannya tidak akan benar-benar ada dalam dirinya. Ini kerana kasih sayang dan persahabatan adalah tuntutan dalam Islam. Iman seseorang mukmin tidak akan benar-benar
berbagai masalah yang teruk terhadap sama ada diri kita sendiri maupun orang lain. Kita tahu bahawa dengan marah juga boleh membawa yang teruk, amat